Okey, selamat pagi Tiga Zamrud. Selamat tengah hari Selamat tengah hari Tiga Zamrud. Okey, harap kamu selesaikan. Okey, yang bagi dekat dalam Telegram tu. Okey, sebab semua dah ada buku teks. So tak susah sangat lah. Testing. Baik, alright. Yang kamu buat tadi, sambung yang minggu lepas berkenaan dengan persamaan serentak, dan juga penggunaan hukum indeks lah bagi menyelesaikan persamaan serentak tu. Kita lihat pada contoh terus. Kepada soalan yang hendak kita selesaikan, sebab sambil cikgu tunjuk cara jawab, dan juga contoh soalan lain, kamu kalau boleh salin sekali, dan kemudian nanti kita sama-sama buat soalan yang lain pula lah. Alright, jadi kita bergerak serentak. Harap kamu buat dengan cepat lah, sebab kita nak start dengan cepat lah ni. So macam cikgu pesan, kalau boleh elak guna kalkulator, jangan guna kalkulator. Kalau perlu guna kalkulator. So sekarang ni kita dah sampai fasa kita nak bergerak cepat lah. Alright, kalau kamu lihat pada soalan muka surat 24 tu, yang contoh 21, dia bagi dua keadaan, dua jenis hasil, result daripada dua pelajar. So daripada dua pelajar tu kita akan cari nilai untuk pemboleh ubah, menggunakan hukum indeks. Alright, so pelajar A dia bagi dia punya hasil ialah 16, alright, 4x, silap indeks 4x, kemudian sama dengan 16y. Alright, kemudian pelajar B dia dapat daripada hasil dia punya test tu, ni konon dalam makmal dia buat ujian sains, dan hasil akhir sekali dia dapat bentuk nombor lah. Kamu faham lah, sains pun ada nombor juga kan. So sekarang ni dia nak cari formula. Jadi bila nak cari formula, dia kena tentukan pemboleh ubah berapa, pemalar dia berapa. So ini maksudnya. So pelajar B dia dapat cikgu buat line kat sini lah. 39x sama dengan 27. Y. So dekat sini kamu lihat, pelajar A ni hasil dia, pelajar B yang ini hasil dia. So sekarang ni kita nak cari nilai X dan juga nilai Y berapa. Bila dapat nilai X, nilai Y, baru kita boleh dapat tentukan dia punya formula. Ini contoh dalam sains lah. Alright, so sekarang ni kalau kamu lihat base number atau nombor asas dia, yang ini bentuk macam ni. Nombor genap. Yang B pula bentuk dia macam ni. Nombor ganjil. So kalau kamu perasan, sifir yang kamu buat selama ni, kamu dah boleh agak dah. Sifir apa yang dia gunakan. Nombor macam mana yang dia gunakan. Dekat situ kamu boleh teka-teka lah. Alright. So dekat sini kamu lihat nombor genap. Ni sifir 2 ni. Yang ini sifir 3 ni. Kalau boleh conteng, kamu conteng. Sifir 2 ni. Ni sifir 3. Kamu dah keep in mind lah. So benda ni kamu buat dalam keadaan teratur lah. So kalau sifir 2 kat sini 16, 2 darab 2 4, 4 darab 2 8, 8 darab 2 16. So 2 kuasa berapa? Dapat 16. So kat sini kamu tentukan. 2 kuasa 2 dapat 16, tapi kat sini kena pecah jadi 2 juga kan. So 4 dengan 16 kita guna base number asas 4 lah.
Okey, so kalau 4 darab 2, 8. 8 darab 2, 16. Jadi 4 kuasa 3 kan, 16 ni. So kat sini kamu tulis 4 kuasa 3. Betul tak? 4 kuasa 3. 4 darab 4, 16. 4 kuasa 2, 16 kan. So kat sini kamu tulis 4, okey, kuasa 2, okey, 4 X, okey, dalam kurungan. Yang ini sama juga macam ni, 16. So kat sini 4, okey, kuasa 2 Y. Okey, kamu akan dapat macam tu. So dekat sini kamu guna juga untuk pelajar B, okey, dapatkan dia punya nombor asas. Okey, 3927. Okey, nombor asas apa yang sesuai? Okey, nombor ganjil. 3, kita ambil yang paling kecil, 3 kat sini kan. Okey, 3 9 macam mana? 3 kuasa 3 9 kan? 3 kuasa 2 3. 3 darab 3 9 kan? So 3 darab 3 sama dengan 3 kuasa 2. So dekat sini 3 kuasa 2. 3 darab 3 9. 9 darab 3, 3 darab 3 9. Okey, cikgu tulis lagi. 3 darab 3 9. 9 darab 3 27. Kan? Betul tak? So sama juga 1 2 3 sama dengan 3 kuasa 3. So kat sini kamu tulis. Okey, base number dia. Okey, yang ini tak ada kuasa, tak ada indeks kan? Betul tak? Kita wujudkan indeks 3 1. Okey, dekat dalam kurungan tadi kita dapatkan 3 kuasa 2 X. Okey, tutup kurungan sama dengan yang ni berapa tadi? 3 kuasa 3, betul tak? So kat sini kita tulis pula 3 kuasa 3 Y. Okey, so kat sini kamu dah dapat dah base number. Okey, untuk semua sama. Okey, yang ini, okey, base number, nombor asas dia 4. Yang ni nombor asas dia 3, sama. Bila nombor asas sama, kita ambil dia punya indeks. Indeks. Dan ingat balik hukum indeks, kalau darab dia jadi tambah, kalau bagi dia jadi tolak. Kat sini tengok 2, cikgu keluarkan indeks. Cikgu keluarkan indeks dia. Okey, marker. Cikgu tulis marker lah kat sini. Sebab mudah untuk kamu lihat dan juga mudah untuk kamu baca balik. Okey, ulang kaji balik contoh-contoh atau soalan yang kamu dah buat. Okey, so kat sini cikgu tulis marker. Okey, 2 tambah X sama dengan 2Y. Nampak? Cikgu keluarkan indeks. Yang ini base number atau nombor asas dah sama kan? Cikgu ambil dia punya indeks dia. Okey, sama juga. Darab jadi tambah, bahagi jadi tolak. So yang ni ada bahagi? Tak ada. Semua darab kan? Kurungan maksudnya darab kan? So sekarang ni cikgu tulis base number dia 1. Marker jugalah. Okey, marker. Marker. Okey. 1 tambah 2 X sama dengan 3Y. Okey. Cara tulis jawapan penting Okey, hari ni abang kakak kamu ada SPM. Okey, dia dah mula SPM. So bayangkanlah kamu SPM juga nanti. Inilah maksudnya. Kamu buat yang sekarang, okey, bukan untuk esok. Nanti kamu punya SPM nanti. Jadi cikgu pesan banyak kali lagi. Alright? Ni yang pelajar lelaki lah ni. Okey, pelajar perempuan cikgu tak risau. Okey, cikgu pelajar perempuan sentiasa kemas kerja dia. Okey, adalah yang lemah, ada juga. Okey, tapi biasanya kerja dia teratur. Okey, dia cuma perlu push lagi. Pelajar lelaki ni. Okey, inilah punca kita buat semua ni. Bukan untuk esok, untuk SPM kamu. Bayangkan yang kakak abang kamu punya SPM, dia dah belajar 5 tahun dah kat sekolah kan. Dia kena boleh buat lah hari ni. So sekarang ni nampak ada 2. Ingat balik minggu lepas. Okey, kita masukkan nilai, okey, yang A ke dalam B atau B ke dalam A, okey, untuk cari dia punya nilai sebenar pemboleh ubah. Alright. So cikgu ambil A masuk dalam B lah. Okey, mana-mana boleh. Cikgu nak ambil A masuk dalam B. So cikgu pemudahkan yang ini. Okey, 2 cikgu pindah ke sebelah. Jadi X sama dengan 2Y tolak 2.
Okey, yang ini yang pertama. Cikgu masukkan kat dalam B. Maka, cikgu tulis lagi maka. Cikgu suka kamu tulis maka. So. Okey, maka atau so. Therefore, tulis. Benda-benda ni tulis. Okey. Sebab cikgu yang tanda, cikgu nak tengok flow tu. Cara kamu jawab. Cikgu bukannya tengok jawapan last kali. Cikgu nak tengok flow tu. Okey. So sekarang ni, alright. Satu masuk ke dalam dua. Okey. So sekarang ni, cikgu salin. Cikgu salin balik lah, senang. Panjang sikit lah, tapi tak apa. Tak ada masalah. Kita try. Tambah 2x sama dengan 3y. Ni yang kedua dia kan. Okey, yang ini cikgu masukkan dalam ni. Okey, cikgu masukkan dalam ni. Alright. So, gantikan nilai x. X sama dengan berapa? 2y tolak 2. So, kat sini 1 tambah 2. Masukkan nilai 2y tolak 2. Sebab apa? X ni kita ganti dengan nilai dia. Alright. Sama dengan 3y. Ada x tak? Dah tak ada kan? Semua y kan? Itu punca kita buat yang pertama. Kita mudahkan jadi macam ni. Kita nak cari nilai x sahaja. Kita nak cari nilai x sahaja. Okey. 2y tolak 2 masukkan persamaan kedua. Okey, kita mudahkan. 1 tambah 2 darab 2y 4y. 2 darab tolak 2 tolak 4 sama dengan 3y. Okey. Sekarang ni cikgu nak cari nilai y. Cikgu pemudahkan lagi. Cikgu ambil 3y pindah ke kiri, semua nombor pindah ke kanan. So kat sini 4y pindah tolak 3y sama dengan 4 pindah sebelah jadi positif 4, 1 tolak 1. 4y tolak 3y jadi y. 4 tolak 1 jadi 3. Kamu dah dapat nilai untuk y sama dengan 3. Sekejap, cikgu cek nampak ke tak? Okey, boleh nampak. Okey. Y sama dengan 3. Kamu ambil nilai y ni. Nak pergi kat mana pula? Masuk balik yang tadi. Tu yang flow tu kena faham dan kena ingat. Okey. So sekarang ni, masuk balik yang tadi. Okey, dapat nilai y dah kan? Cikgu tulis lagi marker. Marker. Banyak marker. Okey. X sama dengan 2y tolak 2. Yang ni kan? Okey, cikgu masukkan nilai y. Berapa? 3. So, 2, 3 tolak 2. X sama dengan 2 darab 3, 6. 6 tolak 2, 4. Okey, dapat 2 nilai. Y sama dengan 3, X sama dengan 4. Habislah. Nampak? Inilah flow, inilah cara kamu tulis. Dalam buku, bila kita masuk sekolah bulan 4, cikgu nak tengok ada dalam buku. Okey, ada dalam buku maksudnya kamu belajar selama ini. Tak ada dalam buku maksudnya kamu monteng. Ataupun kamu just online saja tapi tak belajar. Itu je. Okey, ini tanggungjawab kamu kat rumah. Okey, buat. Okey, buat. Alright. So sekarang ni kita dah habis. Yang pertama kita nak buat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, alright, kalau kamu lihat yang cikgu nak bagi lepas ni, sama juga keadaan dia. Okey. Ini kita panggil persamaan serentak. Nampak ada 1, 2. Ada A, B. Okey, kita nak selesaikan dua-dua. Tapi problem dia ambil indeks untuk cari pemboleh ubah. Bukannya nombor yang asas. So nombor asas tu permulaan. Okey, permulaan pengiraan. Nak selesaikan biar sama. Asas dia sama. Alright, kalau kamu lihat buku teks muka surat 26. Muka surat 26, okey, nombor 4. Okey. Dia suruh selesaikan dua persamaan serentak. Cikgu tunjuk salah satu. Cuba tengok dekat A ke? A lah. Okey, tengok kat A. Dia bagi 81 X tambah 4. X tambah 4 ke? X tambah 1. Okey, kemudian darab 9X 3 kuasa 5.
Yang pertama, cikgu buat garis A. Okey, yang B dia bagi 8 2x darab 4 2y sama dengan 128. Okey, sama macam tadilah. Cari nombor asas dia, tentukan asas dia supaya sama. So yang ini ganjil, kalau kamu lihat, yang ini genap. So kita bayangkan, bila nak senang ganjil genap ni, kamu terus bayangkan yang paling minimum 2 dengan 3. Sifir 2, sifir 3. Simple. Okey, kemudian kamu kembang-kembangkanlah. That's why sifir tu penting sangat. Okey. Alright. So dekat sini tengok base number dia paling kecil 3. Okey, 3. So kebarangkalian semua base number ni 3 lah. Okey, kita selesaikan. Kalau 81, okey, tanpa kalkulator, okey, 81 sama dengan 9 darab 9 atau 9 kuasa 2, betul tak? Okey, 9 pula 9 pula sama dengan 3 darab 3. Okey, atau 3 kuasa 2. So sekarang ni untuk 81 base number 3, okey, sama dengan, okey, 81 sama dengan, kita ambil yang ini, kita masukkan yang ini, 3 kuasa 2 kuasa 2. Okey, 3 kuasa 2 kuasa 2. Jadi 2 darab 2 4. So sama dengan 3 kuasa 4. Kita test. 3 darab 3 9. 9 darab 3 27. 27 darab 3 27 darab 3. 7 darab 3 1 2. 3 darab 2 6 tambah 2 8. 81. Sama. Nampak? Itu tanpa kalkulator. Okey, yang itu yang cikgu nak kamu mahir. Okey. So sekarang ni base number dekat sini, okey, 3 kuasa 4. Okey, 3 kuasa 4 X tambah 1 darab 9 macam tadi, 3 kuasa 2. 3 2 X, okey, sama dengan 3 5. Habis. Okey, yang pertama. Sekarang ni nak selesaikan yang kedua pula. Okey. Tengok betul-betul kelas kita lama ini. Okey, 1.5 jam. Okey. Tengok base number 4 paling kecil kan? Alright. Tapi dekat sini, okey, 8. Kalau nak base number 4 sama, susah. Sebelah dia ada 2. Okey, base number 2 kita ambil. Okey, maksudnya try sifir 2 lah. Okey. So kalau 2 kuasa 2 4. Ni 8. 2 kuasa 2 4. 4 kuasa 2 8. Betul tak? 2 kuasa 2 4. Kalau 2 kuasa 2 4, kuasa 2 darab 2 4. 4 darab 2 8. So dekat sini 2 kuasa 3 sama dengan 8. So sini 2 kuasa 3. Okey. Yang ni 2 kuasa 2. Yang ni 128 macam mana pula? Kamu ada 2 pilihan. Okey, buat manual macam cikgu tunjuk tadi, ataupun kamu cuba jaya, ataupun guna kalkulator. Tapi sayang, kalau beli kalkulator yang murah macam cikgu ni, dia tak boleh masuk kuasa nombor. Okey, dia ada terus direct, okey, kuasa 3 dengan kuasa 2 sahaja. Kamu nak masuk kuasa 7, kuasa 8, kuasa 16, kuasa 25 tak ada. Itu yang, okey, weakness, okey, kelemahan kalau beli yang biasa-biasa punya. That's why orang suruh beli yang Casio, cikgu suruh beli yang Casio. Okey, cuma Casio mahal lah, 40-60 ringgit kan. That's why pula bila dah ada kalkulator, jaga baik-baik. Tulis nama besar-besar. Okey, conteng. Ini key dia. Boleh nampak Alright. So sekarang ni 128. Ingat tak yang cikgu suruh buat pembahagian berulang? Okey, ataupun pendaraban berulang. So kamu bahagilah banyak kali berulang. Okey, 128 bahagi 2. Berapa dapat ni
60, 64. 64 bagi 2, 32. 32 bagi 2, berapa? 15, 16. 16 bagi 2, 8. 8 bagi 2, 4. 4 bagi 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1. So, kalau 2 kuasa 7, test kat kalkulator. 2 kuasa 7. Okay. Kamu try kalkulator ataupun manual pun boleh juga. Okay. Manual pun boleh juga. Okay. Tekan 2 darab 2 7 kali. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Dapat 2, 5, 6. Okay. 2 kuasa 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 1, 2, 8. So, 2 kuasa 6. Okay. Kamu akan dapat 2 kuasa 6. Kalau ni 2, 5, 6. 2 kuasa 6 baru dapat 1, 2, 8. Okay. 2 darab 2, 4. Darab 2, 8. Okay. Okay, ni cikgu tulis kat sini. Okay, 2 darab 2, 4. Darab 2, 8. Okay. Darab 2, 16. Okay. 16 darab 2, 32. Darab 2, 64. Darab 2, 128. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6. So, sekarang ni kamu akan dapat dekat sini sebab base number 2. So, tadi berapa? 2, 3, 2x darab ni 2 kuasa 2. Okay, yang ni darab kan? So, kat sini kamu buat kurungan 2, 2y. Darab samalah ni darab kan? Maksudnya tambah betul tak? Okay, kemudian sama dengan tadi berapa? 2 kuasa 6. Sama. Sama. 3, 2. Okay. Alright. Kita buat persamaan serentak. Sebab base number, nombor asas dah sama. Ambil dia punya index number. Nombor kuasa kat atas ni. Ambil dia punya index number. Nombor kuasa. Maka 4x tambah 1 tambah, darab maksudnya tambah kan, 2x sama dengan 5. Ni pun sama juga. Maka ni 3 2x tambah 2, darab maksudnya tambah kan. Tambah 2y sama dengan 6. Kemudian pemudahkan. Buang kurungan. Buang semua kurungan. So, dekat sini 4 darab x, 4x. 4 darab 1, 4. Darab dalam kurungan. 4x tambah 4 ni. Tambah 4. Tambah 2x sama dengan 5. Dia tak ada y ke? Mana y dia? Oh, dia tak ada y. Kalau tak ada y, terus dapat nilai lah. Jangan soalan yang silap dah. Kita try juga. So, 4x tambah 2x sama dengan 5. 4 cikgu pindah sebelah, jadi tolak 4. So, kat sini 4x tambah 2x jadi 6x. 5 tolak 4, 1. X sama dengan 1/6. Dapat nilai X 1/6. Pecahan. Pecahan tak syok susah sikit lah nanti pecahan. Tapi tak apa. Kita boleh buat juga. Nombor dia kecil. So, kat sini kita cuba pula. Pemudahkan. Kita nak cari nilai Y. So, 3 darab 2X jadi 6X. Tambah 2. Tambah 2Y sama dengan 6. Cikgu pindahkan nombor pergi sebelah. 6X
tambah 2Y sama dengan 6 tolak 2. So, 6X tambah 2Y sama dengan 4. X kita dah ada. Nak cari nilai Y. So, kita ganti nilai X pada persamaan A atau pertama ni. Masuk ke dalam persamaan kedua atau B ni. Alright. Cikgu tulis marker lagi. Marker. Ganti nilai X kan. 6. 1/6. Tambah 2Y sama dengan 4. Ada X. Dah tak ada X. Dah buang. Nak cari Y saja. So 6 1/6. Sebab kamu dah tingkatan 3, kamu dah tahu konsep mudah kan. Jangan cakap tak tahu Kalau kamu tak tahu, maksudnya kamu dah lambat. Cikgu cakap terus terang So kamu mudahkan. Potong. 6 bagi 6 1, 6 bagi 6 1, sini 1. So dekat sini 1 tambah 2Y sama dengan 4. 2Y sama dengan 4 tolak 1. Jadi Y sama dengan 4 tolak 1, 3. 2 pergi sebelah per 2. Dapat. X sama dengan 1/6. Y sama dengan 3/2. Kamu dapat nilai dia. Nampak? Persamaan serentak. Ada dua persamaan. Kamu cari nilai pemboleh ubah melalui dua persamaan ni. Kalau contoh tadi, dua-dua persamaan ada X dengan Y. Tapi sekarang contoh yang ini, yang persamaan pertama dia tak bagi Y, dia bagi X. Maksudnya terus dapat nilai X. Tapi persamaan kedua ada Y. Maksudnya dari yang pertama kamu kena cari Y yang kedua. Boleh Okey. Itu saja hari ni. Dan ni ialah yang terakhir untuk bab 1 ni. Boleh bab 1 ni asas. Fresh your mind. Buat betul-betul. Sebab bab 2 berhubung kait dengan ini juga. Lagi subjektif. Right? Sebab dia nombor bererti. Nombor bermakna. Payah sikit lah tu. Subjektif sikit. Tapi soalannya tak panjang-panjang. Bab 3 nanti banyak baca. Kewangan. Bab 3 ni nanti cikgu pun tak tahu macam mana nak tunjuk kat kamu. Sebab dia banyak benda yang kena baca. Baca, faham dan ingat. Bukannya soalan latihan. Baca, faham dan ingat. Dan kemudian sebab kamu dah tingkatan 3, harap-harap kamu ada pengalaman lah. Lihat keluarga kamu berurusan dengan bank ke. Lihat ibu bapa kamu menguruskan duit masing-masing ke. Sebab tu bab 3. Panjang tu bab tu. Bab kewangan. Alright. So untuk hari ni itu saja. Tunggu soalan cikgu bagi dekat grup. Alright. Lebih kurang macam ni juga. Kamu selesaikan sendiri. Alright. Itu saja. Bye-bye.